Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan memberi perincian mengenai kebebasan bersuara dari segi hak dan tanggungjawab. Perkara 10/1 dalam Perlembagaan Malaysia memperuntukkan bahawa setiap warga negara Malaysia mempunyai kebebasan bercakap dan bersuara. Kebebasan ini termasuklah dalam mengeluarkan pendapat dan buah fikiran mereka selagi mana mereka tidak menyentuh pada isu-isu sensitif yang telah dikenal pasti oleh Parlimen. Meski yang demikian, kebebasan bersuara dalam Malaysia tidak dijaminkan secara mutlak dan terbatas hanya kepada warga negara sahaja. Oleh hal yang demikian, Parlimen boleh mengenakan sekatan terhadap kebebasan bersuara melalui undang-undang jika mendapati sekatan tersebut perlu dibuat demi kepentingan keselamatan persekutuan, hubungan baik dengan negara lain, ketenteraman awam dan prinsip moral. Saya akan membentangkan skop-skop kebebasan bersuara. Yang pertama ialah kebebasan bersuara dalam akademik. Kebebasan ini merupakan antara intipati dalam pembentukan pendidikan yang holistik dan bersepadu untuk melahirkan model insan yang berpengetahuan. Namun begitu, masyarakat yang berteraskan ilmu hendaklah diberikan hak dan kebebasan untuk menyuarakan apa-apa pendapat, idea penemuan atau pembaharuan yang kemudiannya disalurkan kepada pihak yang berkaitan bagi membangunkan negara. Yang kedua ialah hak kebebasan akses kepada maklumat. Kebebasan ini merujuk kepada hak rakyat untuk mengakses maklumat yang dipegang oleh kerajaan untuk tujuan ketulusan, akauntabiti kerajaan, pendidikan, perlindungan awam terhadap salah urus dan rasuah. Contohnya pelaksanaan perintah kawalan pergerakan, pelaksanaan pelajaran secara online serta kredibiliti semasa kerajaan bagi memastikan pentadbiran negara terus maju ke hadapan. Yang ketiga ialah kebebasan media. Kebebasan ini merupakan suatu unsur yang penting bagi negara yang mengamalkan sistem pemerintahan bercorak demokrasi. Dengan adanya kebangkitan media, ia memberi pilihan kepada masyarakat untuk memperoleh berita dan maklumat selain melalui media arus perdana. Media bukan sahaja sebagai pembangunan jangka masa panjang negara, malah berperanan sebagai penyebar maklumat dan fakta kepada rakyat meliputi pelbagai sudut kehidupan. Saya suka dengan satu kata yang dilontar oleh seorang novelis Inggeris bernama George Orwell yang mengatakan bahawa makna asas kebebasan ialah hak untuk mengatakan apa yang enggan didengarkan. Lantaran demikian, saya lantas berfikir bahawa kebebasan itu memang sesuatu yang sangat sukar untuk dicapai, terutamanya dari aspek kebebasan untuk berkarya kerana kecaman bertalu sering bertamu oleh masyarakat yang telah lama larut dalam secangkir ideologi yang disebut perkauman. Maka dengan hal ini, terbitlah sifat iri dalam hati masyarakat yang membawa ke arah ketidaksetujuan terhadap seni sastera dan kebebasan berkarya. Walhal, kebebasan berkarya sudah menjadi hak dan tanggungjawab bagi setiap individu yang mampu untuk menyampaikan sesuatu kepada dunia luar. Seterusnya, kebebasan politik. Hak yang diberikan kepada setiap individu tanpa mengira latar belakang mereka. Hal ini juga boleh digambarkan dengan suatu kebebasan daripada penindasan atau paksaan. Kerana semua orang mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat mereka. Selain daripada itu, peribadi yang mantap juga dapat dibina di dalam diri masyarakat, terutamanya mahasiswa-mahasiswi yang memikul tanggungjawab demi agama, bangsa dan negara ke arah yang lebih baik di waktu hadapan. Malaysia adalah negara yang berbilang bangsa dan agama. Banyak yang perlu dipelajari melalui adat dan tradisi asal mereka. Melalui kebebasan bersuara ini, mereka boleh menyatakan hak mereka sebagai satu landasan bagi kesefahaman kaum lain. Contohnya, masyarakat Islam mementingkan makanan halal untuk memenuhi tuntutan agama. Hal ini setiap rakyat perlu mengamalkan sikap kesederhanaan dalam menggunakan hak kebebasan bersuara. Pertimbangan dan tindakan yang dibuat harus tidak keterlaluan dalam semua aspek. Ini penting bagi menjamin keharmonian dan kedamaian sesebuah negara dan mengelakkan pertelingkahan antara kaum. Selain itu, rakyat yang mengamalkan sikap ini tidak akan mengabaikan kepentingan orang lain selain diri sendiri.
Sebagai contoh, dalam menyatakan pandangan, kita tidak seharusnya menyentuh isu-isu sensitif yang mungkin menjejaskan perpaduan negara kita. Kepentingan hak bersuara yang seterusnya iaitu mewujudkan negara yang produktif. Masyarakat yang berkualiti akan sentiasa peka mengenai isu semasa seperti isu pembuangan bayi, pembunuhan dan sebagainya. Sebagai langkah berjaga-jaga melalui luahan atau hak bersuara, masyarakat dapat membantu bersama-sama memberi cadangan informasi yang berguna bagi mengelakkan hal ini berlaku dengan lebih serius. Secara tidak langsung masyarakat berganding bahu dan mewujudkan perpaduan di negara ini. Hal ini demikian kerana rakyat berhak untuk mengetahui perkembangan mengenai status yang dikeluarkan oleh pihak media dan akhbar, tidak kira sama ada di dalam maupun di luar negara, terutama sekali dalam aspek politik, ekonomi dan sosial, supaya rakyat dapat menerima atau menolak kenyataan. Ini disebabkan rakyat berhak untuk mengetahui keadaan yang berlaku di sebalik pentadbiran negara. Sebagai contoh, dari aspek politik, terdapat ramai golongan politik yang terlibat dalam kes rasuah menyebabkan rakyat terpaksa membuat keputusan sama ada tukar kerajaan baru atau tidak di pilihan raya akan datang. Kesan negatif kebebasan bersuara antaranya ialah menyebabkan masyarakat melampaui batas sehingga menghina institusi diraja. Contohnya, penghinaan yang memaki dan menggunakan kata-kata lucah terhadap institusi diraja dan menyunting gambar pemimpin dengan gambar lucah dan menghina menteri. Ia boleh dilihat semasa pilihan raya umum di mana adanya segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan kata-kata kesat dan mengubah suai gambar ahli politik. Sekiranya kebebasan bersuara itu dibuat dengan kecenderungan menghasut dan seterusnya menggalakkan kebencian kepada institusi diraja, maka itu tidak tergolong dalam kebebasan bersuara. Malah ia merupakan satu kesalahan di bawah undang-undang. Kedua, punca keretakan perpaduan ialah kekilafan individu yang mementingkan diri tanpa mempersoalkan sensitiviti perkauman. Contohnya, individu yang mempermainkan adat atau agama sesuatu bangsa. Seterusnya, kesan negatif hak bersuara ialah ianya dapat menggugatkan keamanan negara. Hal ini kerana demonstrasi jalanan akan dilakukan oleh rakyat sekiranya ia tidak berpuas hati dengan keputusan yang dilakukan oleh kerajaan. Contohnya, gabungan pilihan raya bersih dan adil bersih yang pernah berlaku seketika dahulu banyak mengganggu dan menggugatkan keamanan rakyat dan juga negara. Bangunan dibakar, kedai dimasuki pencuri dan banyak individu yang tidak bersalah diserang. Malah, perniagaan turut ditutup, harta benda dirosakkan dan rakyat cedera hanya supaya segelintir ahli politik dapat mempromosikan agenda mereka. Selain itu, ianya juga dapat menggugatkan perkembangan ekonomi negara. Kesan terlalu bebas dalam bersuara turut dapat mengganggu percambahan ekonomi negara kita. Kesan daripada ini juga sekaligus akan mengurangkan kadar pelancong asing untuk datang ke Malaysia dan sedikit sebanyak mengganggu sumber ekonomi utama negara. Undang-undang yang mengawal kebebasan hak bersuara antaranya ialah Akta Hasutan 1948, mula diperkenal pada tahun 1948 untuk menangani pengganas. Akta ini memperuntukkan kesalahan yang bercenderung menghasut melalui kata-kata hasutan, perbuatan atau apa-apa penerbitan. Juga kesalahan mencetak, menjual, mengedari salah atau gambar yang boleh menimbulkan hasutan. Sebagai contoh, seseorang yang telah melanggar akta ini yang selalu didengar ialah Fahmi Reza, seseorang yang telah mengeluarkan karikatur dan kata-kata yang berbau hasutan. Pada Julai 2020, kerajaan telah memutuskan untuk tidak memasukkan akta ini. Hasutan 1948 selepas mengambil kira struktur masyarakat terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa di negara ini dan atas perkembangan teknologi. Seterusnya, Akta Universiti dan College University AUKU 1971. Akta ini diwujudkan untuk membatasi aktiviti-aktiviti pelajar dalam politik negara. Dalam Seksyen 15, pelajar tidak boleh menjadi mana-mana ahli kumpulan yang menyalahi undang-undang dalam ataupun di luar negara. Pelajar juga tidak boleh menyatakan atau melakukan apa-apa yang menyokong simpati bangkangan terhadap badan yang menyalahi undang-undang atau yang tidak sesuai demi kepentingan dan kesentosaan pelajar dan universiti. Seterusnya, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
Akta ini untuk menangani isu-isu yang boleh menjejaskan keharmonian negara, terutama apabila membabitkan penghinaan kaum, agama dan institusi beraja di Malaysia. Akta yang berkaitan dengan perbuatan di atas termaktub dalam Bab 2, Seksyen 211, 212, 213 berkaitan kandungan jelek dan tidak sesuai. Perbuatan di atas adalah kontradik terhadap matlamat akta, antaranya ialah mencambahkan dan memupuk sumber maklumat perlembagaan budaya tempatan yang membantu mengetengahkan identiti kebangsaan dan kepelbagaian dunia. Kesimpulannya, kebebasan bersuara merupakan jaminan kebebasan berpolitik di negara ini. Kebebasan bersuara juga mempunyai peranan yang besar dalam memastikan kelangsungan sistem demokrasi yang menjadi asas perlembagaan persekutuan. Seterusnya, internet merupakan medium yang paling murah dan senang untuk menerbitkan sesuatu mesej kepada khalayak umum yang lebih luas tanpa mengira sempadan masa maupun negara. Usaha-usaha bagi mendaulatkan hak asasi manusia ini harus diteruskan bagi menjamin kelangsungan dan kebahagiaan generasi yang akan datang. Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita haruslah berhati-hati mengaplikasikan hak kebebasan bersuara dalam kehidupan seharian.